Dan baginda jaga rambut baginda. Baginda pakai minyak kat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang pakai minyak kat rambut ni, kalau dia terus pakai kopiah, kerana nanti kopiah dia kuning. Nabi SAW seorang yang begitu pembersih. Jadi bila Nabi pakai minyak, Nabi tak terus letak kopiah tu. Nabi ada letak satu kain. Lepas tu baru Nabi pakai kopiah dan pakai serban, atau pakai kopiah saja. Jadi kain tu akan serap minyak. Tu yang sahabat ni kata, bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, kain kilat tu macam kain penjual minyak. Maksudnya kalau penjual minyak kan dia ada kain. Kadang contoh ada orang yang contoh masak ke apa kan, kain lap. Kain tu kan penuh minyak-minyak dia buat lap tu. Jadi seolah kain Nabi itu serap minyak, penuh dengan minyak macam kain penjual minyak. Tapi kain tu ialah bersih lah, cuma dia serap minyak. Baik. Sini dapat tahu apa dia? Satu, pertama Nabi ada lakukan demikian. Yang kedua iaitu begitu bersihnya Rasulullah SAW. Ini yang Nabi buat macam ni, saya tak pernah tengok lagi ada ulama yang buat, melainkan saya pernah nampak ulama Yaman buat. Ada kadang-kadang perkara-perkara yang mana kita dapat tengok ulama buat. Tapi ini jarang sekali diamalkan orang. Tapi saya pernah tengok berselipan mata seorang ulama Yaman datang dia buat. Kerana dia belajar, datang, lepas tu dia ambil wudu. Selepas dia ambil wudu semua, dia dah ambil wudu, lepas tu saya nampak dia ada tak kain. Saya kata kain apa pula dia? Kan lepas dia tak kain, lepas tu baru dia pakai kopiah dan pakai serban. Saya teringat hadis ni. Makna begitu sekali ada umat Nabi SAW yang ambil pada sunnah Nabi, itu pun dia ikut. Saya tengok dia tak adalah pakai minyak pun, Allah Alam dia pakai minyak ke tak, tapi nak bagi tahu apa dia ikut sunnah Nabi SAW. Al-Habib Umar, saya tak pasti, tapi saya rasa Al-Habib Umar juga melakukan perkara sama. Saya rasa. Kenapa? Sebab kadang-kadang saya sering nampak kadang-kadang di belakang serban beliau macam ada kain yang dia satu ekor serban. Ekor serban ni kita tahulah ni kalau pakai serban ni ekor serban dia. Tapi kadang ada satu lagi kain kadang yang terjulur keluar ke belakang. Kadang ada dalam biasa kadang ada setengah-setengah ni saya lihat kadang terjulur keluar. Saya rasa boleh jadi juga itu kain yang apa? Kain yang tutup kepala. Dalam kain di dalam bahasa Arab dia panggil qina. Tak mustahil. Sebab kerana saya melihat bahawa ulama Yaman mengamalkan perkara tersebut. Ini nak bagi tahu ambil beratnya akan sunnah Rasulullah SAW. Okay, baik. Babu maja'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan cara Rasulullah SAW duduk. Cara duduk Rasulullah SAW. Wa bihi qala haddatsana Abd bin Humayd qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسة أرعدت من الفرق. Qailah binti Makhramah, beliau menceritakan, beliau ni sahabiah. Sayyidatina Qailah binti Makhramah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, aku melihat Rasulullah SAW dalam masjid. Rasulullah SAW sedang duduk qurfusa, iaitu duduk merapatkan kedua-dua paha ke perut baginda SAW. Lepas ni saya tunjuk. Kita baca hadis tu, lepas ni saya tunjuk cara duduk tu. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah SAW duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar kerana takjub. Ini maksudnya, ketika tengok Nabi duduk tu, waktu tu aku macam rasa tiba-tiba datang rasa haibah Nabi tu, sehingga menyebabkan aku ni menggeletar. Ini memang kadang-kadang berlaku pada sahabat, atau kadang-kadang berlaku juga pada musuh Nabi SAW. Kadang datang tengok Nabi menggeletar. Jadi sahabat ni tengok Nabi, kan? Mungkin waktu tu dia dari luar, atau mungkin dalam masjid juga tengok Nabi, tiba-tiba haibah Nabi tu sampai menyebabkan dia menggeletar. Kan? Dia bukan kerana takut, tapi macam satu haibah, kan? Menyebabkan dia menggeletar. Kan? Arab punya haibah lah. Haibah dia macam satu gah Nabi tu, menyebabkan sampai jadi apa? Jadi menggeletar. Okay, baik. Sayyid Hadwabi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi
Wa ghairu wahidin qalu hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Okey. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan, ini beliau ni sebenarnya bapa saudara pada Abbad bin Tamim. Abbad bin Tamim yang ada dalam hadis tu, dalam sanad tu. Dalam sanad tu ada nama Abbad bin Tamim. Jadi dia punya pakcik dia nama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid bin Asim, beliau meriwayatkan, aku melihat Rasulullah SAW berbaring berlunjut di dalam masjid. Berbaring berlunjut dalam masjid. Nah, sebelah kaki baginda SAW diletakkan di atas kaki yang sebelah lagi. Sebelah kaki diletakkan di atas kaki yang sebelah lagi. Okey. Ini pun lepas ni akhir akan ditunjukkan. Wa bi qala haddatsana Salamah bin Syabib. Tapi yang ini baring kan? Yang tadi tu duduk. Yang ini pula cerita berkenaan dengan baring. Baginda SAW berbaring. Dalam keadaan baginda letakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Okey. Wa bihi qala haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubayh bin Abd al-Rahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Okey. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apabila duduk di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk merangkul lutut dengan kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni sebenarnya cara duduk ni ialah sama macam cara duduk yang pertama tadi. Qurfusa. Dipanggil duduk ni dipanggil qurfusa atau juga dipanggil dengan ihtiba. Okey. Macam mana ni? Okey. Di cara duduk tu, banyak sangat wayar ni. Kan? Wayar banyak sangat. Kan? Tak bantu. Yang ni okey, bantu. Cara duduk tu ialah Nabi SAW duduk qurfusa macam dalam hadis tu. Qurfusa tu ialah Nabi SAW duduk macam ni lah. Nabi duduk macam ni. Nabi SAW duduk macam ni. Ni duduk ni dalam bahasa Arab dipanggil duduk qurfusa atau juga dipanggil duduk ihtiba. Yang sahabiah kan, Qailah binti Makramah, dia datang, dia tengok Nabi duduk macam ni. Kan Nabi duduk. Dia tengok Nabi lama, dia jadi macam gerun. Dia jadi macam gerun. Okey, duduk macam ni ialah para ulama kata, kenapa Nabi duduk macam ni? Ni para ulama sebutkan ialah menunjukkan tawaduk dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni macam duduk orang biasa. Kan Nabi duduk macam ni tawaduk. Kan ni. Okey. Jadi cara duduk macam ni orang zaman dulu sampai ke sekarang, kadang-kadang diorang ikat ni dengan tangan lah. Tangan macam ni. Atau kadang-kadang diorang pakai kain. Sekarang ni kadang orang Arab biasa buat. Kan, kadang orang Arab Yaman ke apa ke, kadang diorang ikat dengan kain. Antara kelebihan cara duduk macam ni ialah dia tak mengantuk. Kelebihan duduk macam ni ialah dia sebenarnya untuk elakkan mengantuk. Jadi kadang sekarang ni kadang ada kain. Kan biasa kadang ni para ulama kadang, bukan selalu orang Arab biasanya, terutama yang orang Arab Yaman dan orang Arab belah Teluk, diorang ikat kain. Yang pasal hadis tidur tu pula ialah Nabi SAW baring menunjuk kaki Nabi letak macam ni lah. Nabi baring lah. Nabi baring dan kaki Nabi letak macam ni. Itu yang Nabi SAW buat. Okay, dalam hadis Nabi SAW pernah duduk macam ni pun pernah. Macam ni pun pernah. Nabi ada duduk macam ni pun pernah dalam hadis. Kan? Nabi juga ada pernah duduk bersila. Bersila kita maklum lah macam ni. Tetapi Nabi SAW juga sering duduk macam ni. Kadang-kadang Nabi duduk macam ni, atau mungkin juga ada diikat dengan kain. Diikat dengan kain. Duduk ini dipanggil dalam bahasa Arab ihtiba, atau juga dipanggil duduk qurfusa dalam bahasa Arab. Jadi kalau terjemah dia ialah duduk qurfusa ni, kalau kita nak terjemahkan, duduk dengan merapatkan kedua
peha ke perut dan kedua tangan merangkul peha tu. Tu duduk tu. Kalau nak terangkan cara duduk tu, kalau orang tanya apa cara duduk tu? Cara duduk tu ialah dengan duduk, dengan ditegakkan. Jadi saya terangkan cara duduk tu. Duduk dengan menegakkan kedua peha, dan kedua peha itu dirapatkan ke perut, serta kedua tangan merangkul dua peha tersebut. Macam saya terang tadi lah. Macam saya tunjukkan tadi. Baik, sambung. Itu cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang Arab pun kan banyak duduk macam tu. Okey. Babu majaa fi tuk'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi maknanya nak bagi tahu bahawa maknanya cara duduk macam tu. Cara duduk macam tu maknanya tak ada masalah lah. Dalam masjid pun duduk macam tu. Dalam masjid pun boleh duduk macam tu. Cuma ada para ulama menyebutkan kalau contoh dalam majlis ilmu ke tak sesuai dah duduk macam tu. Ketika majlis ilmu tak sesuai duduk macam tu. Ketika majlis ilmu maknanya kita duduk dengan maknanya kalau kita duduk tu terbaiknya dengan kita duduk macam duduk tahiyat awal tu lah, atau duduk tahiyat akhir ke, ataupun juga duduk dengan duduk dalam keadaan bersila lah. Duduk dalam bersila. Kecuali kadang-kadang ada orang yang kerana dia uzur, itu cerita lain lah. Okey, babu majaa fi tuk'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Wa bi qala haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri wal-Baghdadi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan sisi kiri tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada sebuah bantal. Ini maksudnya bantal tu sebelah sini. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar kat bantal. Macam inilah. Nabi bersandar kat bantal. Okey. Sambung. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. أبيه من sahabat lah. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم, atau ada riwayat kata ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Okey, Sayyidina Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu mendengar aku memberitahu kamu perihal dosa-dosa paling besar? Dosa besar. Nak tak aku beritahu kepada kamu beberapa dosa yang paling besar? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, menyekutukan Allah Taala, mensyirikkan Allah Taala, dan menderhakai kedua orang tua. Nabi sebut dua. Kemudian pada mulanya Rasulullah SAW bersandar, kemudian baginda pun duduk, lalu menyambung kata-kata baginda SAW dan kesaksian palsu atau kata-kata dusta. Sama ada Nabi sebut tu saksi palsu ataupun kata dusta. Baginda SAW terus mengulangi kata-katanya sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan baginda SAW berhenti bercakap. Poin dalam hadis ni nak bagi tahu Nabi ada bersandar. Dia macam ni. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia riwayatkan ketika Nabi bagi tahu tu mula Nabi SAW bersandar. Mungkin bersandar kat dinding ke, bersandar kat apa ke, ada belakang Nabi ada sesuatu ke, tapi Nabi bersandar. Nabi bagi tahu, nak tak bagi tahu kamu apa dia dosa paling besar? Nabi SAW kata ya. Nabi pun kata dosa paling besar ialah mensyirikkan Allah Taala dan juga derhaka pada kedua ibu bapa. Lepas tu bila sampai nombor 3, Nabi nak bagi tahu itu dosa yang begitu bahaya
Nabi untuk nak tegaskan benda tu. Tadi Rasulullah sandar, Rasulullah duduk lurus. Nabi pun duduk lurus. Satu lagi Nabi kata, satu lagi ialah saksi palsu ataupun kata dusta. Ini perkataan yang antara dua ni sama makna. Maksud saksi palsu. Ini dosa yang begitu besar. Kenapa? Kerana ni makna zalim pada orang lain. Kan saksi palsu ni kadang-kadang dalam masalah mahkamah ke apa ke, kadang orang tu menipu. Kan, dia datang bawa saksi, tapi saksi tu penipu. Saksi tu tipu. Ni dosa besar. Kadang-kadang berlaku sebab kadang orang bagi duit kan. Kadang orang bagi duit. Jadi itu zaman dulu juga berlaku. Atau kadang-kadang ada berlaku kes. Kes kadang-kadang sabit dengan adanya bukti. Kalau bukti tak ada, maka kes sabit, perkara itu sabit dengan adanya saksi. Jadi kadang-kadang orang tu pergi upah 2 orang. Kau nanti jadi saksi. Jadi 2 orang tu dibayar jadi saksi palsu. Ini dosa besar. Kan ini adalah dosa besar. Okey? Jadi tu Nabi SAW beritahu. Mula Nabi SAW bersandar, lepas tu Nabi pun duduk dulu tegak dan Nabi sampai pulang. Nabi kata saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Sampai sahabat dalam hati kata bila Rasulullah nak berhenti. Tapi Nabi bagi tahu ulang tu kerana ini dosa yang mana ialah begitu besar. Kan? Cuma kalau mensyirikkan Allah tu jadi kafir lah. Dosa pertama tu syirik Allah tu jadi kafir. Syirik Allah jadi kafir. Tapi kalau dosa nombor 2, nombor 3, dia tak jatuh kafir. Meneraka ibu apa dia tak jatuh kafir. Saksi palsu tak jatuh kafir. Cuma dosa itu begitu besar kerana dia dosa nombor 3 ni kerana dia menzalimi orang lain. Kan menyebabkan orang tu kan kena hukum. Okay, baik. Minta azan dulu, Mam. Makan.
Okey. Sambung lagi tadi ya. Okey. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Aku tak makan sambil bersandar. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Okey, dalam hadis mana Nabi bagi galakan supaya pertama Nabi tak makan bersandar, dan juga nak bagi tahu pada umat supaya makan jangan bersandar. Makan bersandar yang maksudnya dalam hadis ialah ada beberapa keadaan. Makan bersandar ialah ada beberapa keadaan. Satu, bersandar macam ni lah, bersandar kat belakang. Itu dinamakan bersandar itikaf. Maksudnya Nabi tak makan bersandar. Satu lagi juga bersandar maksudnya dalam hadis ialah bersandar dengan tangan, bertopang. Macam kita bertopang pakai tangan. Kan sama ada kadang orang bertopang ni kan, topangnya ataupun topang itu kan di bawah kan. Dia makan tu, mana itu pun dinamakan bersandar. Mana sama ada bersandar belakang atau bersandar dengan tangan. Kan bersandar dengan tangan. Mana itu ialah tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga diriwayat melarang perbuatan tersebut. Mana ketika makan. Mana kesimpulan dia ialah ketika makan jangan bersandar atau bertopang dengan tangan. Jadi para ulama sebutkanlah antara hikmah dia juga ialah sebab kerana makan cara bersandar ni, kerana makan cara orang sombong. Makan macam tak makan ni, makan macam nak makan banyak betul. Kan dalam memang makan banyak. Jadi cara makan kan. Jadi Nabi SAW tidak makan dengan cara orang yang takabur. Yang kedua juga ialah sebenarnya kita digalakkan makan tidak terlalu banyak. Jadi bila makan dengan bersandar ni akan makan lebih banyak. Tapi kalau makan tu tidak bersandar, ialah macam kan kita macam ke depan sikit, perut ditekan. Mana makan jadi tidak terlalu banyak. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. Baik. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah bantal. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah bantal. Ini kalau riwayat tadi ada yang bilang itu bersandar kat sebelah kiri, tapi ada riwayat kata iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah bantal. Tak sebut belah kiri ke, sama ada belah kiri atau belakang kanan. Maknanya dia bersandar tak ada masalah. Bersandar tak ada masalah, tetapi ialah jangan bersandar atau bertumpang ketika makan. Okey, bab yang ke-23. Sambung. Bab yang ke-23, bab ma jaa fi ittikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Bab mengenai hadis yang datang mengenai cara bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan faqaraja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qidri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, baginda sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain qidri yang diselempangkan ke bahunya.
Kemudian baginda SAW solat berjemaah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini bila ni? Ketika Nabi SAW nak sakit wafat. Ketika baginda sakit wafat. Sebelum baginda SAW wafat, baginda sakit 13 hari. Baginda sakit sebelum wafat berapa hari? 13 hari. Tapi pada hari-hari akhir tu 17 waktu Nabi tak dapat Nabi solat berjemaah. Tapi masa mula-mula sakit, masih lagi baginda mampu berjalan, walaupun terpaksa dipapah, Nabi masih lagi pergi solat berjemaah. Jadi salah satu peristiwa tu, iaitu yang sahabat diriwayatkan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, ketika Nabi sakit, baginda SAW bersandar pada Usamah bin Zaid. Bersandar kat sini bukanlah bersandar tu, maksudnya baginda kan dipapah. Jadi bila baginda dipapah tu, baginda dipegang oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, baginda berpaut. Maksud kat sini bersandar sini maksud baginda berpaut untuk pergi masjid kepada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi mungkin Nabi pegang bahu dia ke, ataupun Nabi pegang tangan dia ke, Nabi pergi. Itu bahasa Arab cakap itika. Itika dia sandar, maknanya berpaut pada beliau. Nabi berpaut pada beliau. Cuma waktu tu sahabat ni cerita lah, waktu tu Nabi pakai baju apa. Nabi ada pakai kain ketri. Kain ketri maknanya kain dia kapas. Kain dia kain kapas kasar, yang mana dibuat daripada sama ada Yaman, daripada ketri, itu daripada kawasan Bahrain. Baik, kain tu Nabi letak kain tu atas bahu Nabi. Nabi SAW letak kain tu atas bahu Nabi SAW. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Muhammad bin Mubarak qala haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah an al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tufiya fihi وعلى رأسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل فقلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. Sayyidina Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Fadl bin Abbas ni siapa? Fadl bin Abbas ni beliau ialah sepupu Rasulullah SAW. Beliau ni abang kepada Abdullah bin Abbas. Kan kita biasa dengar nama Abdullah bin Abbas. Jadi ni abang. Sepupu Nabi juga, anak Sayyidina Al-Abbas. Bapa mereka ni Abbas ni pakcik Nabi. Jadi anak beliau ni ada nama Fadl, sahabat ada nama Qutham, dan ada lagi nama Fadl, Qutham dan Salih Abdullah bin Abbas. Semua mereka ni sahabat. Jadi Fadl bin Abbas ni sepupu Nabi SAW. Jadi Fadl ni, tapi beliau muda lah. Beliau dengan Nabi ni beza umur dekat 40 tahun. Beliau ni muda. Jadi Fadl bin Abbas SAW menceritakan, aku masuk ke dalam bilik Rasulullah SAW semasa baginda SAW sedang sakit menjelang wafat. Ni kan tadi saya cerita tadi, Nabi sakit beberapa hari, 13 hari. Dalam tempoh tu beliau ziarah Nabi. Bilik Nabi ni mana rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya kita pergi Masjid Nabawi, ni kan masjid kan. Ni raudhah, sebelah sini raudhah. Bilik Sayyidina Aisyah kat sini. Rumah saya dekat sebelah sini. Betul-betul sebelah. Kan? Mana? Dah habis ke? Jadi bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha betul-betul sebelah dengan Masjid Nabawi. Jadi waktu tu Nabi SAW berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah punya bilik, punya rumah ialah ada dua bahagian. Satu ruang tamu, satu lagi ialah ruang tamu belah sana. Dan sebelah sini pula dibagi dua ialah bilik. Ruang tamu. Jadi itu bilik itu dalam bahasa Arab panggil hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi wafat dalam hujrah. Tapi dua-dua side tu, dua-dua bahagian rumah Nabi tu, rumah Aisyah ni kan maksud macam ni. Sini ialah ruang tamu, sini bilik. Sebelah sini. Tapi dua-dua itu besar pondok je. Besar pondok je. Bilik Nabi punya kecil, sampai Nabi kalau baring, kaki Nabi kena dekat dinding. Betul. Jadi ruang tamu pun kecil betul. Orang kata besar pondok je. Memang betul-betul kecil.
Jadi Nabi waktu tu duduk dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, baik. Jadi ada kain berwarna kuning yang mengikat kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi waktu tu dalam riwayat bagi tahu, dalam hadis lain Nabi beritahu waktu tu Nabi kena macam demam panas. Badan Nabi panas. Jadi Nabi SAW telah balut kepada Nabi dengan kain warna kuning. Ada riwayat kata tu bukan kuning, tapi macam kain tu dah lusuh, seolah macam berwarna kekuningan dan juga terkena minyak dekat kepala Nabi SAW. Baik, aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda SAW memanggil, wahai Fadal, wahai Fadal. Aku menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Ya, saya datang wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, tolong perkuatkan ikatan kain di kepalaku ini. Waktu tu Nabi demam. Nabi macam kena demam, panas pada Nabi. Sampai ada dalam hadis bagi tahu, punya panas pada Nabi tu sampai kan kalau sentuh kain dekat luar tu sampai terasa panas kain tu. Panas betul. Nabi SAW diuji dengan demam panas yang begitu kuat sebelum dia wafat. Okey, Fadal radhiyallahu anhu bercerita lagi, aku menuruti permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dan meletakkan kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas bahuku. Sesudah itu Rasulullah SAW berdiri dan masuk ke dalam masjid. Maksudnya waktu itu masuk waktu solat. Nabi panggil Fadal, sini. Beliau pun datang. Nabi pun bangkit bangun. Nabi pegang bahu dia. Sambil Nabi berdiri, Nabi pegang bahu dia. Nabi SAW pegang bahu dia. Berpautlah, Nabi berpaut pada bahu beliau. Nabi pergi ke masjid. Di situ Nabi keluar. Jadi dekat rumah Aisyah tu, kat situ pintu belakang sikit. Jadi Nabi keluar, Nabi SAW jadi imam solat. Nabi SAW jadi imam solat para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi Nabi terus 13 hari Nabi jadi imam. Nabi sakit dia 13 hari. Nabi terus pergi solat dengan dipapah oleh sahabat. Sampailah sebelum wafat, hujung ketika nak wafat, 3 hari lebih Nabi tak dapat pergi solat kerana waktu tu Nabi tak nak bangun dah. Nabi dah terlantar, tak larat nak bangun dah. Berapa waktu solat Nabi tak dapat? 17 waktu. Tak dapat. 17 waktu Nabi tak dapat untuk pergi solat. Kerana dia bermula, Nabi wafat hari Isnin. Nabi SAW wafat hari Isnin waktu duha. Dalam kitab sirah sebutkan daripada bermula hari Khamis malam Jumaat, Nabi last solat jemaah datang. Waktu tu Nabi masih lagi boleh jalan, iaitu Khamis malam Jumaat Maghrib. Khamis malam Jumaat Maghrib Nabi masih lagi dapat solat jemaah. Tapi bila masuk Isyak, Nabi dah tak larat nak bangun. Nabi dah macam kita kata macam dah koma, separuh koma, dah terbaring. Jadi daripada Isyak hari Khamis, kemudian hari Jumaat keseluruhan hari dah berapa waktu dah? 6 waktu dah tu. Tadi 1 Isyak dan 6 dah 5. Dan hari Sabtu pun juga 1 hari penuh. Dah berapa dah? 11 Sabtu. Dan Ahad 1 hari penuh juga. Berapa waktu dah? 16. Kemudian akhir sekali hari Nabi wafat, Isnin subuh. Itu semua 17 waktu. 17 waktu. Mana 3 hari penuh dan 2 waktu. 2 hari iaitu Isyak dan juga subuh. Lepas tu duha tu Nabi wafat. 17 waktu. Jadi waktu sakit teruk tu Nabi masih lagi pergi solat jemaah. Nabi nak tunjukkan kepada umat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah betapa pentingnya solat jemaah. Sampai ketika Nabi nak wafat pun Nabi masih lagi berjalan di papah pergi masjid. Penting solat jemaah. Ini orang suka-suka tutup masjid, tak nak bagi orang jemaah di masjid. Ingat perkara kecil ke solat jemaah ni? Kalau perkara kecil solat jemaah, Nabi tak tunjukkan susah payah sembahyang jemaah di masjid. Nabi nak wafat, nak tunjukkan pentingnya solat jemaah di masjid. Nabi pergi ketika nak wafat dan nak pengsan pun Nabi pergi masjid di papah masjid. Penting solat berjemaah. Ni suka-suka tutup masjid. Kan? Tutup masjid bukan benda kecil. Tutup masjid ni bukan benda kecil. Tutup masjid ni benda besar, benda yang bahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu jangan tutup masjid. Mudah-mudahan orang atas dengar, kan? Mudah-mudahan orang atas dengar, jangan tutup masjid, kan? Baru majaa. Tapi syukurlah pada Allah Ta'ala kita tak tutup, kan? Walaupun PKP tak tutup, mudah-mudahan terus tak tutup sampai kiamat. Baru majaa fi sifati akli Rasulullah SAW. Dia tutup masjid satu perkara lain, pencegahan satu perkara lain. Pencegahan tu pakailah mask.
pakai mask, jaga kesihatan, basuh tangan dan sebagainya. Itu pencegahan. Jadi tutup masjid perkara lain. Jadi pencegahan dibuat, tetapi jangan tutup masjid. Itu poin dia. Kan kita bukanlah bodoh sangat sampai tutup semua tak jaga kesihatan. Bukan maksud macam tu. Bukan maksud macam tu. Kita terus jaga kesihatan, jaga apa benda SOP tetapkan, tapi poin dia janganlah sampai tutup masjid. Itu poin dia. Okey, baik. Babu majaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 boleh? Ni kita baca 14 ni. Okey, sebab tadi ada pertanyaan, jadi saya baca sampai sini. Babu majaa fi akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Bab 24. Wa bihi qala anba'ana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an ibn Ka'b bin Malik an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Qala Abu Isa rahimahullah, Abu Isa masih Imam Tirmizi lah, Imam Tirmizi. Wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadha al-haditha qala yal'aqu asabi'ahu thalatha. Ni ada perbezaan riwayat sikit. Okey, Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati. Sebenarnya terjemah jilat ni tak sesuai lah. Kalau bagus kita terjemah menyisip. Saya tak tahu lah bahasa Indonesia, wallahu alam. Itu terjemah apa Imam? Kita tu. Dia tengah jilat. Atau pakai nuskah sama. Itu Mam? Pun jilat ke? Terjemah jilat tak apa kena lah. Macam orang kata sedap sehingga menjilat jari. Orang kata termolok pula. Kan? Bukan. Terjemah sebenarnya lebih beradab. Terjemah dengan menyisip jari. Sisip jari. Jadi terjemah ni menyisip jari. Nabi SAW, Rasulullah SAW menyisip jari-jari baginda SAW 3 kali sesudah makan. 3 kali sesudah makan. Ini kalau riwayat beliau. Riwayat daripada Muhammad bin Bashar ialah kata Nabi sisip jari-jari baginda 3 kali. Tapi Imam Tirmizi, menurut Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, selain daripada Muhammad bin Bashar, maknanya selain daripada perawi yang bernama Muhammad bin Bashar ni, ada riwayat lain bagi hadis ni yang berbunyi Rasulullah SAW menyisip ketiga-tiga jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahu perbezaan riwayat. Ada riwayat kata Nabi sisip jari 3 kali. Tapi perawi lain semua riwayatkan ialah Nabi sisip 3 jari. Beza tak? Sisip jari 3 kali dengan sisip 3 jari lain. Menurut para ulama hadis, yang lebih tepat lafaz dia ialah Nabi sisip 3 jari. Nabi SAW sisip 3 jari. Okay. Nabi makan, Nabi menggunakan 3 jari. Inilah 3 jari ni. Jari apa nama ni? Jari ibu jari. Apa nama? Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jari tengah ni. Ini 3 jari. Ibu jari, jari telunjuk dan ibu jari. Nabi makan dengan 3 jari ni. Jadi Nabi SAW selepas selesai makan, Nabi sisip 3 jari ni. Nabi SAW membersihkan sisa makanan pada 3 jari ini.